Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak sambung apa yang kita dah belajar tentang bab 14 minggu lepas. Tapi hari ini kita nak pergi kepada mekanisme dan gerak alih, mekanisme pergerakan dan gerak alih dalam sel haiwan. Okey, so pagi ni yang pertama kita akan berkenalan dahulu dengan haiwan iaitu ikan. Okey, bagi ikan, ikan yang specialnya ikan, ia mempunyai otot mayotom. Otot mayotom berpasangan antara mayotom kiri dan juga mayotom kanan. Otot mayotom ia berbentuk bongkah. Okey, kalau boleh tengok, kalau makan masa berbuka ke bersahur ke, ini adalah bongkah mayotom. Kat tengah ni adanya tulang lah, tulang rangka bagi ikan. Kat sini pun ada tulang kan. Okey, so ini adalah bongkah mayotom. Okey, seterusnya kita pergi kepada apa yang ada dalam buku bioskop awak. Okey, yang pertama, mekanisme gerak alih dalam haiwan. Ikan adalah berenang. Okey, yang pertama kita perlu pelajari apakah ciri-ciri bagi ikan. Yang pertama, bentuk badan ikan adalah larus ataupun berbentuk torpedo. Iaitu bahagian anterior, bahagian depan ni, adalah bulat dan meruncing ke bahagian posterior, iaitu bahagian belakang. Okey, ini adalah ciri dan ini adalah penerangan. Okay, apa kebaikan ciri bentuk badan larus ataupun torpedo? Kebaikannya adalah untuk mengurangkan geseran dan rintangan dalam air. Okey, ciri yang kedua yang ada dalam ikan adalah mempunyai sirip. Okey, ikan mempunyai banyak sirip. Okey, tujuan sirip adalah untuk mengawal arah pergerakan dan juga arah haluan ikan. Okey, pergerakan sirip, ekor mendorong ikan ke hadapan. Okey, seperti yang kita tahu, pergerakan sirip ekor, maksudnya ke kiri, ke kanan, kan? Kalau ni pandangan atas kan? Okey, bila ke kiri ke kanan, ia akan menghasilkan satu daya tujah. Okey, pergerakan sirip ekor ke kiri dan ke kanan. Okey, secara berselang-seli kiri kanan, ia akan mendorong ikan ke hadapan kerana ia telah menghasilkan satu daya tujah. Menghasilkan daya tujah yang akan menolak ikan ke hadapan. Okey. Yang seterusnya, ciri ikan yang ketiga mempunyai mayotom. Seperti yang teacher dah bagi tahu tadi. Okey, mayotom pada kedua-dua sisi turus vertebra. Okey, dekat tengah ni adanya turus vertebra, tulang ikan tu. Kalau kita tengok dalam ikan sardin, jelas dia punya turus vertebra. So, mayotom tadi akan mengecut. Okey, mengecut dan mengendur secara berselang. Okey, maksudnya otot mayotom, contohnya, ni katakanlah ni mayotom kanan. Okey, ini mayotom kiri. Apabila mayotom kanan mengecut, ekor akan dilibaskan ke kanan. Dan apabila otot mayotom kiri mengecut, ekor akan dilibaskan ke kiri. Okey, secara berselang-seli tadi, maka ia juga menyebabkan badan dapat membengkok dari sisi ke sisi. Badan ikan pun bengkok ke kiri dan juga ke kanan. Okey, ciri yang keempat adalah turus vertebra yang fleksibel. Turus vertebra yang berwarna merah ini adalah fleksibel supaya boleh membenarkan. Apa huraian dia? Membenarkan badan ikan tu melengkung. Okey, ini adalah bongkah mayotom
Ni bongkah myotom daripada pandangan atas. Okey, katakanlah kalau kita tengok pada pandangan kita, ini adalah myotom sebelah kiri dan ini myotom sebelah kanan. Okey, myotom kiri dan kanan adalah berantagonis. Okey, apa maksud berantagonis tu? Tindakannya berlawanan. Apabila otot myotom kanan mengecut secara mengecut maknanya saiz dia menjadi lebih tebal, manakala otot myotom kiri akan mengendur. Begitulah sebaliknya, apabila otot myotom kiri mengecut, otot myotom kanan pula akan mengendur. Okey. Kita pergi pada uji minda 11. Rajah menunjukkan gerak alih ikan dalam air yang berketumpatan 800 kali daripada udara. Terangkan bagaimana gerak alih ikan dapat berlaku. Okey, ini yang cikgu dah terangkan tadi sikit-sikit kan. Okey, so poin yang pertama, ikan boleh mengibas ekor ke kiri dan ke kanan akibat daripada tindakan antagonistik. Otot myotom. Poin yang kedua, apabila otot myotom kiri mengecut dan otot myotom kanan mengendur, maka tindakan ini akan menarik ekor ke kiri. Apabila otot myotom kanan pula mengecut, poin yang ketiga, dan myotom kiri mengendur, maka tindakan ini akan menarik ekor ke kanan. Poin dekat sini, apabila otot myotom kiri mengecut, ekor akan dilibaskan ke kiri. Ingat poin dekat situ. Apabila otot myotom kanan pula mengecut, secara automatically menarik ekor ke kanan. Poin yang keempat, pergerakan ekor ke kiri dan ke kanan akan menolak air ke sisi dan menghasilkan daya tujahan yang akan menolak badan ikan bergerak ke hadapan. Menggunakan rajah di sebelah, daripada rajah yang di sebelah, kita lihat pergerakan ke depan. Tujahan ke depan, sebelah kiri kanan ni adalah tujahan ke sisi. Berdasarkan rajah, kita nampak ekor ikan ini dilibaskan ke kanan. Apabila dilibaskan ke kanan, kalaulah keluar soalan yang membolehkan kamu untuk melukis, lukislah otot rangka. Dan apabila ekor ke kanan, pastikan otot myotom kanan menebal kerana ianya mengecut. Manakala otot sebelah kiri ia akan menipis kerana ia mengendur. So, lukisan kamu seharusnya seperti ini. Tapi cikgu nampak semacam itu lebih tebal, ini lebih nipis. Baru kita nampak. So, kalau yang tebal ini adalah keadaan otot myotom mengecut. Manakala ini adalah otot myotom yang mengendur. Kemudian, kita tengok dalam buku teks kamu, pergerakan ekor menolak ikan ke hadapan. Sekarang ni kita tengok mekanisme gerak balas, gerak alih ikan. Ekor mengibas ke kiri. Otot pada sisi kiri badan akan mengecut. Maknanya dekat kawasan ni ototnya mengecut. Maka ia akan menarik ekor ke sebelah kiri. Sama juga dengan rajah ini. Ini ekor mengibas ke kanan, maka otot pada sisi kanan badan akan mengecut dan menarik ekor ke sebelah kanan. Pergerakan ekor ke kiri dan kanan tadi akan menghasilkan suatu daya tujah. Daya tujah yang menolak badan ikan ke hadapan. Ini adalah ikan.
Penerangan yang sama apabila otot mayutum sebelah kiri mengecut, otot mayutum kanan akan mengendur dan ekor akan mengibas ke kiri. Pengecutan dan pengenduran yang secara berselang-seli tadi di sepanjang mayutum menyebabkan bahagian badan bergerak dari sisi ke sisi, menolak air ke belakang dan ke sisi, lalu badan digerakkan ke hadapan. So, ikan mempunyai sirip. Kat mana siripnya? Ini adalah satu sirip. Okey, ini adalah sirip yang kedua. Okey, dekat bawah ni ada 1, 3 dan ini adalah sirip ekor. Okey, setiap sirip mempunyai fungsinya yang tersendiri. Sekarang kita nak sambung pula yang kedua, iaitu tentang burung. Burung, gerak alihnya menyebabkan berlaku penerbangan apabila burung itu berada di udara. Kalau kita lihat kepada gambar rajah burung ini, burung mempunyai sayap, untuk terbang. This one sayap sebelah kanan. Itu adalah yang sebelah kiri. Pada burung pula, burung mempunyai otot berantagonis yang besar dan kuat. Yang terdapat pada bahagian dada burung bagi membantu burung mengibaskan sayap ke atas dan ke bawah. Kalau ikan tadi ke kiri dan ke kanan otot mayutum, tetapi burung mempunyai otot pectoralis major dan pectoralis minor. Sama tindakannya mengecut dan mengendur kerana ia adalah berantagonis. Apabila otot pectoralis minor mengecut, otot pectoralis major mengendur, sayap dinaikkan ke atas. Apa tu? Mari kita tengok. Berdasarkan buku bioskop kamu, burung mempunyai otot dada iaitu otot pectoralis yang besar dan kuat. Supaya boleh menggerakkan sayapnya ke atas dan ke bawah. Ini statement tadilah. Tindakan kedua-dua otot ini adalah berantagonis. Ia membolehkan burung terbang di udara. Apa ciri-ciri pada burung? Burung mempunyai sayap yang lebar dan berbentuk aerofoil. Supaya dapat menghasilkan daya angkat yang kuat bagi membolehkan burung terapung di udara semasa terbang. Sebelum tu, mari kita kenal struktur bagi sayap burung. Ini adalah sayap burung yang terdiri daripada bulu pelepah. Di hujungnya terdapat bulu pelepah pada burung. Kita nak berkenalan dengan otot dan juga rangka. Pada burung, yang bahagian tengah, kalau kita tengok ni macam batang lastik. Betul? Dan sini, ini kita panggil dia coracoid. Coracoid. Dan dekat bawah ni, yang cikgu warnakan merah ni, ini adalah sternum, tulang dada burung. Dan melekat pada sternum ni terdapatnya yang warna purple ini adalah otot pectoralis minor. Perlu kamu ingat, otot pectoralis minor akan bersambung dengan tendon di bahagian atas, di mana ianya akan disambungkan kepada humerus, tulang bahu dan juga radius serta ulna. Dan di bawah ini yang cikgu warnakan dengan warna kuning lah pula. Dekat bawah ni, tak nampak. Warna hijau. Dekat bawah ni, ini adalah otot pectoralis major. Bila sebut major, maknanya ianya besar lah. Dan perlu kamu tahu yang cikgu warnakan biru ini adalah tendon. Bila belajar tentang burung, kamu perlu tahu di manakah otot pectoralis minor, di manakah tendonnya bersambung. Cikgu ulang sekali lagi. Yang pertama
apabila kamu melukis otot pectoralis minor, ianya kecil, dan make sure dia punya tendon bersambung di bahagian atas. Dan di bawah ini adalah otot pectoralis major. Dan tendon bagi pectoralis major, ianya bersambung di bahagian bawah. Ini adalah keratan rentas toraks burung lah. Okey. Boleh? Okey, seterusnya kita pergi kepada pergerakan burung. Pergerakan burung, okey, ada dua sahaja, iaitu sayap ke atas dan sayap ke bawah. Okey. Macam mana pergerakan sayap ke atas boleh berlaku? Yang pertama, pectoralis minor akan mengecut. Okey, mana pectoralis minor? Di bahagian tengah ni. Apabila ianya mengecut, ia akan menjadi tebal dan lebih pendek. Okey. Bila ianya mengecut, ia akan memindahkan daya tarikan melalui tendon di bahagian atas. Maka secara tak langsung, pectoralis major akan mengendur. Okey, dan sayap ditarik ke atas. Okey, pergerakan sayap ke bawah pula disebabkan oleh pectoralis major yang mengecut. Kat bawah ni, bila ia mengecut, dia jadi pendek dan tebal kan? Maka daya dipindahkan oleh tendon kepada tulang humerus. Tendonnya di bahagian bawah. Maka sayap ditarik ke bahagian bawah. So, apabila pectoralis major yang mengecut, secara automatik pectoralis minor akan mengendur. Okey, ini gerak alih yang kita nampak dalam buku teks kamu. Okey, pectoralis minor mengecut, daya dipindahkan oleh tendon ke bahagian ini gambar rajah ke bawah kan? Okey, pectoralis minor mengendur, pectoralis major akan mengecut dan menarik sayap ke bawah. Okey. Manakala apabila pectoralis minor yang mengecut, ia akan menarik sayap ke atas. Disebabkan apabila sayap naik ke atas, tekanan udara akan memberikan daya tujah ke atas. Maka membantu burung tadi terbang. Okey, uji minda 12. Seekor burung tidak dapat mengibaskan sayapnya selepas dilastik oleh seorang pelajar. Terangkan mengapakah ia tidak dapat berbuat demikian. Okey. Kemungkinan besar tendonnya mengalami kecederaan. Okey, dia tidak dapat mengibaskan sayap. Okey, apa yang menyebabkan sayap tu bergerak adalah apabila otot pectoralis mengecut. Okey, ia juga akan memindahkan daya tarikan melalui daya tarikan dipindahkan melalui tendon. Kan? Kemungkinan bila pelajar tadi lastik, ia menyebabkan tendonnya mengalami kecederaan. Kesannya, daya tarikan yang dihasilkan melalui pengecutan otot penerbangan tu, otot pectoralis tu tidak dapat dipindahkan oleh tendon. Maka, sayap tidak dapat digerakkan ke atas atau ke hadapan ataupun ke bawah dan ke belakang. So, punca daripada mana? Daripada tendon yang rosak. Kita sambung dengan cacing tanah. Okey, bagi cacing tanah, dia terdapat pengecutan dan pengenduran otot lingkar dan otot membujur. Okey, rujuk kepada rajah di sini, keratan rentas bagi cacing, terdapatnya otot lingkar di bahagian luar. Yang melingkari ni kita panggil dia otot lingkar. Okey, maka di bahagian dalam ini adalah otot membujur.
Okey. Kalau dalam cacing, kedua-dua otot ni adalah berantagonis. Okey, kalau ikan myotom kiri, myotom kanan, burung pectoralis major dan pectoralis minor, maka dalam cacing otot membujur dan juga otot lingkar. Sekarang, pengecutan dan pengenduran, otot lingkar dan juga otot membujur secara berselang-seli akan menghasilkan satu gelombang peristalsis di sepanjang badan cacing tanah. Ia akan menolak bendalih ke bahagian belakang dan ia akan membantu ikat cacing untuk bergerak. Okey, sekarang kita rujuk rajah dalam buku teks awak tu lah. Okey, yang pertama, otot membujur pada posterior di bahagian belakang lah kan, posterior. Okey, akan mengecut dan otot lingkar akan mengendur. Cacing tanah menjadi pendek dan lebih tebal. Okey, tips untuk memahami cacing, kamu kena tengok segmen badan. So, segmen badan cacing dia ada dua. Satu, pendek dan tebal. Dua, panjang. Ini adalah panjang dan nipis. Okey. So, kita tengok pendek dan tebal tadi kerana otot membujur pada posterior mengecut dan otot lingkar mengendur. Okey, otot membujur di mana? Di bahagian dalam. Okey, di bahagian luar. Otot lingkar. Okey, sekarang ni rajah ni. Dia highlight dekat sini kan? Ni. Maka dekat sini sama tebal dan pendek. Okey, nombor 2, pada masa yang sama, keta di segmen posterior akan mencengkam tanah. Manakala keta di bahagian anterior akan dilepaskan. Okey, ni anterior. Ni antara dua ni. Kalau ni posterior dan ni anterior. Dia kan antara dua. Okey, yang ketiga, pada bahagian segmen badan ni yang panjang dan kecil ni kat depan ni sikit je ni. Ni. Nombor 3. Otot lingkar pada segmen anterior pula yang mengecut, otot membujur akan mengendur. Okey, cacing tanah menjadi panjang dan kurus. Kurus ataupun nipis. Okey, segmen anterior memanjang ke hadapan. Okey, keta di segmen anterior tadi mencengkam tanah, manakala keta di segmen bahagian posterior akan dilepaskan. So, segmen badan menjadi pendek dan posterior ditarik ke hadapan. Okey. Lebih jelas kalau kamu tengok dalam buku Bioscore lah. Okey, yang kita dah tengok tadi, cuma kita nak pergi sepintas lalu. Okey, yang pertama, anterior, hadapan, posterior, belakang. Maknanya kena tahu terlebih dahulu langkah yang pertama, pergerakan cacing ke mana. Maknanya ia akan bergerak ke hadapan. Yang kedua, segmen badan cacing. Okey, ini segmen badan dia panjang dan mengecil. Okey, segmen badan panjang dan juga mengecil. Yang ketiga, S, segmen badannya menebal dan pendek. So, pergi pada huraian. Okey, kita tengok tadi L kan. Apabila yang memanjang dan mengecil ni, otot lingkar mengecut. Ingat, di bahagian luar yang mengecut. Otot membujur mengendur. Maka segmen cacing tadi akan kecil dan panjang. Manakala, di S pula, otot membujur mengecut, otot lingkar mengendur, ia menyebabkan segmen badan cacing tadi menebal dan pendek. So, untuk bergerak ke hadapan, anterior badan akan memanjang dan seterusnya keta di bahagian badan akan mencengkam tanah. Pada masa yang sama, keta di bahagian badan di belakang, di posterior akan melepaskan cengkaman. So, diikuti oleh pemendekan bahagian badan, maulah dia akan bergerak ke hadapan. Okey, sekarang kita nak tengok pula
tentang belalang. Kalau ikan berenang, burung terbang, cacing bergerak di atas tanah, sebelalang pergerakannya adalah melompat. Okey. Bila kita sebut pasal belalang, belalang otot antagonisnya adalah flexor dan extensor. Flexor dan juga extensor. Ia melekat pada permukaan dalam rangka luar. Otot flexor membengkokkan satu sendi, manakala extensor akan meluruskan sendi tersebut. Kaki belakang, ini ciri belalang. Kaki belakang dia panjang dan berotot untuk membantu ianya melompat. Sinonimkan pergerakan belalang dengan arnab. Pernah keluar soalan SPM, pergerakan melompat bagi arnab. Maka, kita kan belajar arnab. Kita belajar belalang, tapi kalau keluar soalan tu katak ataupun arnab, kena terima sebab pergerakan dia adalah melompat. Back kepada slide tadi. Kita nak kenal terlebih dahulu otot bagi belalang. Yang pertama, dekat sini ada otot rangka di bahagian luar kan. Ini adalah rangka luar. So, yang cikgu warnakan ungu, ini adalah otot bagi flexor. Manakala yang berwarna hijau ini adalah otot extensor. Warna hijau dekat luar ni, ini adalah rangka luar. Atasnya otot extensor, bawahnya otot flexor. Maknanya dekat sini, pergerakan otot flexor dan extensor akan menyebabkan bahagian kaki ini bergerak ke belakang, diluruskan ataupun membengkok. Kita rujuk rajah seperti yang dalam buku teks kamu ataupun terus kepada dalam ni buku bioskop. Pergerakan bagi belalang dia ada dua sahaja. Satu, pergerakan kaki tu dibengkokkan. Yang kedua, kaki diluruskan. Nampak macam tak lurus sangat kan? Tapi inilah pergerakan dia bila dia melompat, kaki diluruskan. Keadaan yang pertama, sebelum melompat, otot flexor akan mengecut. Kaki belakang dilipatkan. Flexor dekat mana tadi? Dekat bawah ni kan. Dekat bawah ni, ini adalah flexor. So, dalam keadaan ni, flexor ni, flexor, ia akan mengecut. Kalau kita nampak pun, memang mengecut lah sebab dia jadi pendek dan tebal. Kaki tu tolak bentuk Z ni. Mengecut, kaki belakang dilipatkan. So, apabila belalang tadi melompat, extensor akan mengecut. Extensor ni, otot bahagian atas ni mengecut. Ia akan jadi tebal dan pendek. Bila pendek itulah ia akan menarik kaki di belakang ni untuk menjadi lurus. Sepatut tadi macam ni, kan? Sekarang dia lurus. Maka otot flexor mengendur, kaki belakang melurus dengan cepat menghasilkan lentingan yang menolak belalang ke hadapan dan ke udara. So ini adalah ciri belalang di mana pasangan kaki belakang adalah besar dan berotot ataupun kuat bagi membantu belalang melompat. Boleh? InsyaAllah.